Make sure kat sini tu. Sikit. Mula kat Taman Bedik tu. Taman Bedik. Terdapat 3 zaman yang maju dalam ekonomi di India, iaitu yang pertama adalah zaman Vedic. Pada zaman Vedic, sistem ekonomi agraria berkembang pesat, ekoran penggunaan bajak dan pengetahuan tentang musim dalam kalangan orang Aryan. Selain bercocok tanam, orang Aryan juga giat dalam menjalankan penternakan binatang seperti lembu, kambing, biri-biri dan juga kuda. Pada akhir zaman Vedic, iaitu lebih kurang 1000 hingga 600 sebelum Masihi, kegiatan pertanian dan penternakan menjadi sumber kehidupan yang utama. Tanaman-tanaman yang utama adalah seperti barley, gandum, padi dan juga tebu. Dua aktiviti ekonomi ini saling bergantung semasa zaman ini. Perkara ini menyumbang kepada berlakunya aktiviti perniagaan, iaitu menggunakan sistem barter. Sistem barter ialah melibatkan dua individu yang bersetuju untuk melakukan aktiviti pertukaran barang. Sumbangan terhadap pelbagai golongan dalam sistem kasta adalah tidak sama mengikut peringkat masing-masing. Sistem kasta banyak memberikan kaedah golongan atasan. Organisasi ekonomi zaman Vedic berkait rapat dengan sistem kasta, iaitu golongan Brahmin, iaitu menjalankan aktiviti agama yang berkaitan dengan pertanian. Kshatriya berperanan sebagai tentera, Vaishya menjalankan kegiatan pertanian dan Sudra berkhidmat kepada golongan atasan. Hal ini jelas membuktikan bahawa sistem kasta apabila tanah-tanah pertanian milik golongan Brahmin dan Kshatriya dijalankan oleh golongan Vaishya dan juga Sudra. Zaman yang kedua adalah zaman Maurya. Sumbangan tamadun India terhadap aktiviti perniagaan dan perusahaan jelas dapat dilihat pada zaman Maurya. Ini adalah ekoran daripada perkembangan yang berlaku dalam bidang ekonomi pada zaman pra-Maurya adalah seperti penanaman padi secara besar-besaran, perkembangan bandar, kemunculan organisasi-organisasi pedagang dan perkembangan perdagangan di dalam dan juga luar negara. Hal ini kerana pada zaman Maurya, kerajaan memonopoli aktiviti pertanian, perindustrian dan perdagangan kerana memerlukan hasil lebihan pertanian untuk menampung anggota tentera yang ramai. Kerajaan menyediakan kemudahan pengairan dan peraturan-peraturan berhubung dengan pembekalan air untuk tujuan pengairan. Penguatkuasaan undang-undang juga merupakan salah satu sumbangan perniagaan dan perusahaan dalam tamadun India. Hal ini dapat dilihat selepas zaman Maurya. Kerajaan tidak lagi menguasai aktiviti pertanian, tetapi menguatkuasakan undang-undang untuk memelihara aktiviti pertanian. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya adalah pelaksanaan sistem tanah yang bercorak feudal wujud pada zaman Gupta, di mana tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh kuil-kuil dan golongan Brahmin diusahakan oleh para petani. Di samping itu, industri-industri kecil yang diusahakan oleh tukang-tukang mahir. Kerajaan Maurya juga memiliki kilang-kilang menunun kain dan bengkel membuat senjata dan peralatan perang. Kerajaan Maurya juga memiliki lombong-lombong yang besar seperti lombong emas, perak, tembaga, pelambang, timah, besi dan bitumen. Pekerja lombong-lombong terdiri daripada tukang-tukang mahir yang dibayar gaji oleh kerajaan. Kerja-kerja pelombongan diawasi oleh seorang penyelia yang dikenali sebagai Akarat Yaksi. Akarat Yaksa. Akarat Yaksa juga dibantu oleh Lokat Yaksa, iaitu mengawasi perusahaan besi. Khanya Yaksa mengawasi kerja-kerja menggali. Laksana Yaksa menentukan ciri-ciri elemen yang berbeza, dan Lavan Yaksa penyelia garam. Pada zaman ini juga lahir pengusaha-pengusaha persendirian yang mengeluarkan barangan secara besar-besaran. Contohnya, Saddalaputa memiliki 500 bengkel dan kapal-kapal untuk mengedarkan barang-barang ke seluruh lembah Ganges. Zaman ini juga menyaksikan kelahiran organisasi perindustrian yang dikenali sebagai kumpulan kooperatif buruh yang menjalankan perusahaan secara besar-besaran. Kelahiran organisasi perindustrian juga merupakan sumbangan perniagaan dan perusahaan dalam tamadun India.
Selain itu, terdapat juga undang-undang kooperatif yang menetapkan jenis hukuman bagi syarikat-syarikat kooperatif yang melanggar perjanjian kontrak. Barang-barang yang dihasilkan oleh tukang-tukang dijual di pasar dengan harga yang ditetapkan oleh pegawai-pegawai pasar. Undang-undang kooperatif ini memberi kesan dalam masyarakat tamadun India untuk tidak meletakkan harga yang sembarangan kerana terdapat pemantauan oleh pihak pegawai pasaran. Secara tidak langsung, tukang-tukang tidak akan menipu dalam menjalankan aktiviti perniagaan mereka, dan aktiviti perniagaan sebegini memberi impak yang positif dalam aktiviti perniagaan dan perusahaan dalam kehidupan masyarakat tamadun India. Seterusnya adalah zaman Mughul. Selain penanaman tanaman seperti tebu, indigo, kapas dan tembakau, aktiviti melombong seperti emas, besi dan tembaga berkembang pesat pada zaman Mughul. Oleh itu, terdapat industri-industri yang dimiliki oleh kerajaan, khususnya sultan-sultan yang dikenali sebagai karkhana, dan industri-industri swasta. Industri ini menggunakan barangan seperti tekstil, gula, barang-barang logam dan kertas. Terdapat juga industri kecil seperti industri kasut, arak dan barang-barang gangsa. Industri kain kapas adalah industri penting yang berpusat di Gujarat, Gunhapur, Jaunpur dan Patna. Seterusnya adalah pembangunan ekonomi India, di mana persatuan-persatuan pedagang dan perindustrian memainkan peranan penting dalam pembangunan sejak zaman Vedic lagi. Pada zaman Buddha, terdapat persatuan-persatuan bagi semua jenis perdagangan dan perindustrian di hampir setiap bandar utama di India. Terdapat lebih kurang 18 persatuan pedagang di Rajagraha, antaranya ialah persatuan tukang-tukang kayu, tukang logam, barangan kulit dan tukang cat. Persatuan-persatuan ini mempunyai kuasa bagi menetapkan gaji pekerja dan kualiti serta harga barang-barang yang dihasilkan. Persatuan pedagang ini dikawal oleh raja melalui seorang penyelia yang dikenali sebagai Bandagarika yang berperanan sebagai bendahari dan mengawasi segala kegiatan persatuan tersebut. Persatuan pedagang ini juga mempunyai mahkamah yang membicarakan kes-kes yang membabitkan ahli-ahlinya, seperti menyingkirkan anggota-anggota yang melakukan kesalahan dan menyelesaikan masalah sosial dalam kalangan anggotanya. Jawatan Ketua Persatuan Pedagang dikenali sebagai Jestaka dan disandang oleh anggota paling kaya dalam persatuan. Persatuan pedagang ini mempunyai panji-panji serta lambang-lambang yang dikurniakan melalui piagam-piagam diraja dan pasukan angkatan tenteranya sendiri. Persatuan pedagang ini juga berperanan sebagai bank di mana menerima deposit dan memberi pinjaman kepada pedagang-pedagang dan orang-orang lain. Persatuan ini juga bertindak sebagai pemegang amanah bagi tabung-tabung kewangan tetap yang dimiliki oleh institusi-institusi agama. Mata wang yang diperbuat daripada perak atau gangsa dan mempunyai lambang-lambang diraja digunakan selepas abad kedua sebelum Masihi. Selain perak dan gangsa, mata wang emas dan lambang juga digunakan. Mata wang ini digunakan oleh golongan miskin, ialah kulit kauris atau juga dikenali sebagai warataka. Semasa pemerintahan Maurya, iaitu pada 200 sebelum Masihi hingga 200 Masihi, mata wang Rom digunakan secara meluas di India. Mata wang emas digunakan semasa pemerintahan Kusana dan Gupta. Mata wang tembaga pula digunakan oleh pemerintah Naga, iaitu Ganapati, Naga dan dinasti-dinasti tempatan seperti Yaudaya, Kausambi, Mathura, Avanti dan Ahicatra. Manakala amalan meminjam wang dan riba dalam Rig Veda dan Dharma Sutra menetapkan kadar faedah dan peraturan-peraturan berkaitan dengan hutang dan gadai janji. Seterusnya ialah Rig Veda dan Dharma Sutra menetapkan kadar faedah bagi pinjaman terjamin sebanyak 1/4% sebulan dan 15% setahun.
Dalam kitab Manu pula menetapkan kadar faedah berlainan bagi pinjaman tidak terjamin mengikut status sosial penghutang. Di mana status sosial terdapat 4 status sosial di mana Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Setiap status sosial ini dikenakan kadar faedah yang berbeza, di mana status yang lebih rendah dikenakan kadar faedah yang lebih tinggi. Di samping itu, atas sastra menetapkan kadar faedah yang berlainan bagi pinjaman jangka pendek mengikut jenis perdagangan. Contohnya, perdagangan biasa dikenakan 5% kadar faedah yang sebulan. Pedagang yang mengembara melalui hutan 10%, pedagang di seberang laut 20% sebulan. Terdapat juga badan-badan yang menawarkan pinjaman kepada para petani bagi menggalakkan kegiatan pertanian dan pengairan seperti Persatuan Pedagang Raja, institusi keagamaan, peminjam-peminjam wang profesional. Contohnya seperti CP. Terdapat syarikat pedagang yang mempunyai cawangan di seluruh India seperti Vira Balanjiga. Syarikat pedagang mempunyai satu majlis pusat dan anggota semua badan. Syarikat-syarikat ini membantu anggotanya memajukan perniagaan dan memberi perlindungan kepada konvoi-konvoi perdagangan. Syarikat ini juga terlibat dalam perdagangan maritim dan mempunyai kilang dan gudang untuk menyimpan barang dagangan. Secara tidak langsung, menyebabkan kerajaan Maurya ini memperkenalkan berbagai jenis cukai untuk menambahkan sumber pendapatan negara mereka. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya. Seterusnya, jenis-jenis cukai yang dikenal oleh kerajaan Maurya. Jenis cukai baga, keterangan 1/6 daripada hasil pertanian diserahkan kepada raja. Bali, cukai keagamaan. Jenis cukai kara, penyerahan sebahagian daripada hasil buah-buahan dan bunga kepada kerajaan. Cukai semhakta, membekalkan makanan kepada tentera raja oleh penduduk kampung. Cukai hiranya, cukai dalam bentuk tunai. Cukai darurat dibayar oleh penduduk apabila kerajaan menghadapi masalah kewangan. Kerajaan juga menggunakan cukai tafsiran dan cukai persatuan pedagang. Perdagangan maritim antara India dengan China wujud sebelum zaman Gupta kerana permintaan untuk komoditi-komoditi seperti rempah, permata dan minyak wangi meningkat. Perdagangan ini berkembang pesat kerana kemajuan dalam teknologi pembinaan kapal di India. Perkembangan perdagangan maritim menyebabkan muncul pusat-pusat perdagangan di delta Indus iaitu Pukacha, Supara dan Patala. Pelabuhan-pelabuhan seperti Lampa dan Tamralipti berkembang di timur India. Raja-raja di selatan India menggalakkan perdagangan maritim dengan membina rumah api, bagan dan pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan Kabiripatinam. Di Pelabuhan Kabiripatinam terdapat kemudahan untuk kapal berlabuh, manakala pejabat kastam dan gudang dijadikan tempat untuk menyimpan barang. Pada abad pertama Masihi, bermula hubungan perdagangan antara Rom dengan India Selatan. Orang Rom memerlukan rempah ratus, bedak wangi, permata, tekstil, gula, beras, minyak sapi, gading gajah dan besi. Faktor-faktor sumbangan perniagaan dan perdagangan tamadun India. Kegiatan perdagangan tamadun India telah melalui perdagangan yang pesat sejak abad ketiga sebelum Masihi. Kegiatan ekonomi tamadun India dijalankan melibatkan perdagangan dengan wilayah luar India. Pusat-pusat perdagangan yang penting seperti Angga, Kadingga dan Kuat Karusa yang mana mempunyai pelbagai kegiatan dalam meningkatkan ekonomi tamadun India seperti menghasilkan senjata, gading gajah, emas dan pelbagai lagi barang yang dihasilkan oleh mereka pada ketika itu. Pada ketika itu juga terdapat banyak sumbangan yang telah diberikan oleh tamadun India dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam pembangunan ekonomi zaman sekarang yang semua moden seperti bidang teknologi, astronomi dan banyak lagi dalam peningkatan ekonomi. Sumbangan mereka ini mempunyai berbagai faedah untuk ekonomi negara. Hal ini berkaitan dengan ekonomi India terhadap dunia. Antara punca yang permulaan ekonomi tamadun India adalah sifat keterbukaan. Dibuktikan oleh tamadun ini dalam membuat hubungan dengan tamadun lain juga merupakan satu lagi aspek yang sangat penting dalam aktiviti perdagangan di tamadun India.
Tamadun ini juga telah menunjukkan bahawa sesebuah masyarakat itu tidak mampu mencapai kesenangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain. Contohnya seperti perhubungan antara tamadun Mesopotamia dengan Mesir Purba telah membolehkan kedua-dua belah pihak memperolehi manfaat yang sama ada dalam bentuk pertukaran teknologi atau seumpamanya. Perkembangan pesat, yang kedua, perkembangan pesat sektor ekonomi. Mereka telah merancang kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan yang mana dikenali sebagai Trusting di setiap bandar. Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja. Undang-undang telah dibubuh bagi mengawal persatuan dan pelaksanaan undang-undang telah diawasi raja. Hal ini juga telah menyebabkan penyumbangan dalam perniagaan di India, malah mewujudkan mata wang emas yang telah digunakan. Mata wang yang telah digunakan sebagai alat perantaraan jual beli di mana terbukti semasa zaman Gupta bentuk mata wang emas telah digunakan, dan penggunaan mata wang ini membuktikan pemerintahan dalam tamadun India seperti dinasti Maurya dan Gupta telah melaksanakan satu dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik. Perkembangan pesat di India juga telah mengembangkan ekonomi dalam perniagaan dan perdagangan bagi meningkatkan ekonomi tamadun India. Yang ketiga adalah seni bina. Hal ini berkaitan pembentukan seni bina yang diukir oleh masyarakat India, yang mana ukiran yang unik telah menyumbang kedatangan pedagang dalam penarikan seni bina yang diukir oleh mereka. Perkara ini terbukti dalam pembinaan kuil yang terdapat di India yang mana mempunyai ukiran yang unik seperti seni bina Hindu bermula dengan yang dibina pada zaman Gupta. Kuil-kuil yang menggunakan ukiran di India telah menjadikan ikutan pembinaan seni di negara lain, terutamanya pembinaan masjid dalam Islam. Hal ini ternyata seni bina Islam menggabungkan ciri-ciri Parsi dan tempatan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Kazmi, menyaksikan pembinaan Masjid Qawaid al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu Islam. Seni bina Islam yang termasyhur sehingga kini adalah Masjid Jami' di Fatehpur dan Allahabad, Masjid Moti di Agra, Taj Mahal, Kota Merah di Agra, Kota Merah di Agra. Dan sains dan teknologi. Hal ini kerana setiap perdagangan yang dijalankan menggunakan pengiraan dan perjumpaan. Dalam pengiraan juga menjadikan tamadun India semakin berkembang dan meningkatkan ekonomi mereka. Perkara ini telah terbukti apabila perjumpaan pengiraan oleh ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri yang mana mendorongnya memperkenalkan sistem nombor, angka Brahmin dan angka Kharosti yang mencecah ke angka perpuluhan. Oleh hal demikian, dengan penggunaan angka telah memudahkan sisi perniagaan dan perusahaan berjalan dengan lancar di antara tamadun India dengan yang lain. Dan seterusnya juga hasil bahan mentah yang mana juga merupakan salah satu sumbangan terhadap perniagaan dan perusahaan yang mana hasil daripada ia digunakan untuk aktiviti perdagangan. Malah aktiviti perdagangan ini telah digalakkan lagi melalui perusahaan pengeluaran tekstil, kain kapal dan sutera. Selain itu, terdapat juga perusahaan membuat sutera di Bengal dan Banaras yang mana perusahaan yang berkaitan dengan barang emas, mutiara dan batu permata turut berkembang di tamadun India ketika itu. Yang mana hubungan perdagangan antara India dan Alam Melayu di Asia Tenggara turut berkembang sejak tahun 100 Masehi. Yang mana India mendapat pelbagai jenis barangan dari luar seperti tekstil, kemika, barang kaca dan pelbagai lagi. Okey, seterusnya kepada kesimpulannya daripada keseluruhan ini, pada zaman Vedik, tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan dalam tamadun India adalah untuk mengawal aktiviti perniagaan. Antara faktor yang membantu kepersatuan perdagangan dalam tamadun India pada abad ketiga sebelum Masihi adalah kerana wujudnya hubungan perdagangan dengan negara luar. Sebagai contohnya, Kerajaan Maurya yang mengadakan hubungan dengan Makedonia, Sri Lanka, Asia Tengah dan juga Asia Tenggara. Dalam persejarahan India, sehingga zaman pertengahan, berlakunya hubungan antara orang India dengan dunia luar, lebih-lebih lagi di kawasan Rantau Asia. Sejak sebelum Masihi, hubungan awal telah bermula dan pedagang-pedagang India berlayar ke lautan Asia Tenggara untuk mencari kekayaan termasuk rempah-rempah, kayu-kayuan, damat emas dan lain-lain lagi. Inskripsi Tamil yang dijumpai di Takupa iaitu Selatan Thailand dan Labu Tawa di Sumatera menunjukkan peranan gabungan syarikat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara.
Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagang-pedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama, ketatanegaraan, bahasa, sastra dan juga seni rakyat sehinggalah ke hari ini. Selain itu, munculnya pusat perusahaan dan mempunyai pelbagai barang dagangan yang banyak. Contohnya Angga, Kalinga dan Kalusa. Seperti yang dapat dilihat pada zaman Maurya, berlakunya perkembangan dalam bidang ekonomi seperti penanaman padi besar-besaran, perkembangan bandar, kemunculan organisasi pedagang dan perkembangan perdagangan di dalam dan luar negara. Malah kemudahan pengairan dan peraturan-peraturan berhubung dengan pembekal air juga turut disediakan oleh pihak kerajaan serta undang-undang yang telah dikuatkuasakan untuk memelihara aktiviti pertanian ketika itu. Pada zaman Kerajaan Maurya juga, mereka juga memiliki harta dan lombok-lombok yang besar seperti lombok emas, perak, tembaga dan sebagainya. Antara contoh, perusahaan tekstil dan juga sutera di Bengal dan Banaras serta perusahaan emas, mutiara dan batu permata. Perkembangan pesat melalui perdagangan juga telah menghasilkan barang dagangan yang banyak seperti senjata, tani gajah, emas, belian dan lain-lain. Samada India juga telah mewujudkan banyak pelabuhan seperti Pelabuhan Lampah dan Beliti yang telah berkembang pesat di bahagian timur. Malah terdapat juga pelabuhan yang menghubungkan India dengan negara luar seperti Tricity, Kathashala, Kadura, Rosh, Gau dan Kambi. Kerajaan Chola juga mempunyai pelabuhan utama iaitu di Kaviripattinam yang mempunyai kemudahan untuk kapal lain berlabuh dan barang dagangan akan diterima dan diperiksa secara teliti di situ. Pada zaman Vedic juga, persatuan perdagangan iaitu Sreshti ditubuhkan adalah untuk mengawal harga barang, mengawal kualiti barang yang diimport dan dieksport serta mengawal gaji pekerja, malah menjaga kebajikan pekerja mereka seperti tukang kayu, tukang logam, tukang kulit dan sebagainya. Antara undang-undang perdagangan juga turut membantu kepesatan perdagangan dan perniagaan dalam Taman India. Undang-undang digubat adalah bertujuan mengawal kesatuan dan undang-undang juga dikawal dan diawasi oleh raja. Mereka juga menggunakan mata wang sebagai medium jual beli seperti digunakan pada zaman Gupta yang menggunakan mata wang emas. Pelaksanaan sistem cukai yang dijalankan oleh Taman India memberi impak yang besar terhadap ekonomi tamadun pada ketika itu. Hal ini kerana aktiviti-aktiviti perniagaan dan juga perdagangan yang dijalankan dikenakan sistem cukai. Sistem ini dijalankan untuk menjaga kebajikan pedagang yang datang berdagang di Taman India. Malah hasil daripada pertanian dan buah-buahan turut menyumbang dalam perkembangan ekonomi Taman India. Berdasarkan ekonomi Taman India juga memberi impak yang besar terhadap pembangunan negara kita yang mana seni bina yang diukir di masjid merupakan hasil seni yang datang dari India. Dalam menokah arus pemodenan, negara kita juga telah mengikuti peningkatan dalam teknologi, terutama dalam bidang pengiraan, yang mana bermulanya dari Taman India yang telah dihasilkan penggunaan angka oleh tokoh pada zaman itu. Okey, sekian daripada kami. Ini rujukan yang boleh doktor tengok. Assalamualaikum doktor, selamat malam.